Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la nuhsi thana'an alayka kama athnayta ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idha radita, walakal hamdu qabla ar-ridha, walakal hamdu ba'da ar-ridha. ولك الحمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Nadhir Masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan muadzin yang bertugas di masjid ini, barisan ahli jawatan kuasa, semua yang telah pun menjayakan segala aktiviti dan program yang dianjurkan oleh masjid ini. Seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia serta inayah dan kasih sayang daripadanya juga dapat kita berhimpun di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu waktu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk kita mendirikan suatu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita ini hadir ke dalam sebuah mujtama', perhimpunan, perkumpulan yang pastinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu keampunan, kerahmatan dan kasih sayangnya. Tambahan pula datangnya kita ke tempat ini, adanya kita di dalam suatu perhimpunan ini, dan juga kita ini subhanallah berada pada waktu ini di dalam bulan yang penuh dengan kenikmatan, keberkatan dan juga dilipat kali gandakan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun bukan kerana bulan Ramadan, kalaupun kita belum sampai ke dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memang mengkhususkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lipat kali gandaan ganjaran. Ketika mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit sehinggalah ke Sidratil Muntaha dan bertemu Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah solat. Pada ketika itu subhanallah, apabila turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan 50 kefarduan, 50 waktu perintah solat tersebut, ditahan ataupun ditanya oleh para anbiya, terutama sekali Nabi Allah Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, kamil fardan, berapakah kefarduan yang kamu dapat? Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 kefarduan. Katanya, sallillahi at-takhfif, minta pada Allah Subhanahu wa taala pengurangan. Umat aku adalah umat yang kuat, kata Nabi Musa. Mereka punya umur mereka panjang. Salat mereka 2 kefarduan pun mereka tak larat untuk lakukan. Lalu Nabi Muhammad minta kurang, turunlah 5 kefarduan. Minta kurang, turun 5 kefarduan. Ulang alik, naik, turun 5, turun, naik, turun 5. Subhanallah. Sampailah tinggal 5 sahaja kefarduan solat. 5 sahaja waktu solat ke atas Nabi Muhammad dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa lagi dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, minta kurang lagi. Umat aku badan mereka lebih sasa, umur mereka lebih panjang, mereka diberikan kesihatan luar biasa. 2 kefarduan solat pun mereka tidak larat untuk lakukan. Ini kan pula umat kamu, umat yang penuh dengan penyakit, umat yang umurnya pendek, umat yang badannya lemah. Subhanallah, kena 5 kefarduan.
bukankah terlalu berat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khajaltu ila rabbi, aku telah pun merasakan segan kepada Tuhanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Katanya, cukuplah bagiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kefarduan salat dijanjikan 10 kali ganda lebih baik daripada salat-salat nabi yang lain. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya sekali solat sahaja ganjarannya seperti mana 10 kali ganda, 10 kali solat. Kata Nabi Musa alaihi salam, wahai Nabi Muhammad, itu telah pun mencukupi, umat aku tak dapat solat yang diganda-gandakan pahalanya. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaupun bukannya bulan Ramadan, tidak ada pun satu hasanat ataupun satu ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanyalah satu pahala. Semua daripada kebaikan, semua daripada amalan kebajikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala akan gandakan 10 kali ganda lebih baik. Allahu Akbar. Lebih-lebih lagi, subhanallah, kalau kita lihat pada ganjaran membaca Al-Quran, sangat luar biasa. Allahu Akbar. Kita ni masuk dalam bulan Ramadan, bulan bertadarus Al-Quran. Kita ingin memperingatkan kepada mana-mana pihak yang menganjurkan tadarus Al-Quran ini. Tadarus Al-Quran ini adalah waktu untuk manusia berlatih membaca Al-Quran. Memberikan makna tak semestinya mereka perlu lancar baca Al-Quran. Kalau mereka dah lancar baca Al-Quran, dah bagus baca Al-Quran, yang lancar, yang bagus itu pergi duduk dekat halaqah orang yang tidak lancar baca Al-Quran. Subhanallah. Kerana apa? Pada waktu inilah, subhanallah, sebenarnya kita ini memuhasabah, dan juga waktu ini jugalah, subhanallah, kita mengetahui bacaan kita betul ataupun salah. Sebelum ini bila kita baca seorang-seorang, kita ingatkan bacaan ini semuanya betul. Bila baca di dalam halaqah, di dalam tadarus, tiba-tiba bacaan yang kita anggap diri kita baca betul itu ada orang betulkan, memberi makna tidak betul juga bacaan kita. Subhanallah. Maka subhanallah, jangan kita ini mengherdik orang lain konon-konon tak reti sangat baca Al-Quran, yang kita ni pandai baca Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, tiap-tiap kali mana sampai bulan Ramadan, bermula daripada tahun kedua hijrah, disyariatkan puasa kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan, bila sampai saja bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan himpunkan para sahabat pada waktu siang, waktu macam ini, subhanallah, untuk bertadarus Al-Quran. Waktu zaman Rasulullah, Al-Quran tu mana ada bentuk buku macam ini. Zaman Rasulullah, Al-Quran tidak berbentuk macam ini. Al-Quran itu semuanya adalah ingatan dan hafalan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberi makna, subhanallah, di dalam Masjid Nabawi terdapat ahli suffah, orang yang menghimpunkan Al-Quran dengan catatannya dan juga dengan ingatannya. Maka setiap ahli suffah ini akan duduk pada setiap halaqah para sahabat, mentadaruskan Al-Quran, subhanallah. Pada suatu hari, Rasulullah pernah duduk dalam halaqah tadarus Al-Quran, subhanallah. Rasulullah orang yang pertama membacakan Al-Quran. Maka subhanallah, Rasulullah membacakan Al-Quran, orang yang pertama baca Al-Quran, selepas itu disambunglah oleh para sahabat yang lain. Pada ketika itu, yang duduk di dalam halaqah Rasulullah tersebut bukanlah semuanya manusia yang sudah hebat ataupun yang lancar baca Al-Quran. Terdapat di antara mereka yang baru masuk Islam. Subhanallah. Terdapat di antara mereka yang baru masuk Islam, baru memeluk agama Islam, mungkin dalam tempoh sebulan, dua bulan, ataupun ada yang baru masuk Islam di dalam tempoh sehari, 2 hari, yang baru sangat masuk Islam. Subhanallah. Bertadarus Al-Quran di dalam Masjid Nabawi bersama dengan halaqah, di dalam halaqah yang ada di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini bila sampai sahaja gilirannya membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran tergagap-gagap. Maksudnya tersangkut-sangkut, tersalah-salah. Banyak kesalahannya dan juga banyak tergagap-gagapnya. Sehingga kan para sahabat
ketika mana Rasulullah membetulkan baca Al-Quran, subhanallah, terdapat sahabat yang giling kepala. Katanya, teruknya dia ni. Terdapat sahabat yang lain giling kepala. Kenapalah baca Quran teruk sangat ni? Subhanallah. Rasulullah SAW ketika mana membetulkan bacaan seorang sahabat ini, Rasulullah SAW dalam masa yang sama menyaksikan reaksi para sahabat yang lain. Bagaimana reaksinya menerima sahabat yang baru masuk Islam ini baca Al-Quran tersangkut-sangkut, tergagap-gagap. Subhanallah. Maka subhanallah, sampailah selesainya seorang umat ini ataupun sahabat ini membaca Al-Quran, disambung pula ingin disambung bacaan oleh sahabat yang lain. Sebelum para sahabat yang lain sempat untuk membacakan Al-Quran ataupun menyambung bacaan Al-Quran di dalam tadarus tersebut, terus Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, man qara'al Qur'ana fahuwa yatakakka'u fi qira'atihi falahu ajran. Barang siapa yang membacakan Al-Quran dan dia tergagap-gagap di dalam bacaannya, dia mendapat 2 kali ganjaran. 2 kali ganjaran. Subhanallah. Makanya subhanallah, orang kata para sahabat yang selepas daripada sahabat ini, selepasnya subhanallah, dia pula subhanallah baca Quran tergagap-gagap, walaupun dia sebenarnya lancar baca Quran, dia pula tergagap-gagap baca Quran. Pasal apa? Rasulullah kata orang yang baca Quran tergagap-gagap subhanallah dapat 2 ganjaran. Subhanallah. Rasulullah tidak mengatakan subhanallah orang yang gagap baca Quran jangan masuk halaqah aku. Rasulullah tak ada kata orang yang gagap baca Al-Quran nanti Quran laknat dia. Berapa banyak perkataan yang kita dengar, kalau orang tu baca Quran, salah baca Quran, nanti Quran laknat dia. Siapa cakap ni? Ada hadis Rasulullah SAW sebut begini, subhanallah. Malah kata Rasulullah SAW, man qara'al Qur'ana fahuwa yatakakka'u fi qira'atihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia tergagap-gagap, tak pandai baca Al-Quran, merangkak-rangkak baca Al-Quran, falahu ajran, dia mendapat 2 kali ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, ganjaran yang pertama kerana dia itu subhanallah nak baca Al-Quran, ganjaran yang kedua kerana dia berusaha untuk betulkan bacaannya di dalam bacaan Al-Quran. Allahu Akbar. Yang dilaknat ni adalah orang yang tak baca Al-Quran. Orang nak baca Al-Quran, tiba-tiba kita mengatakan bahawasanya kalau baca Al-Quran salah bacaan nanti Quran laknat. Ini adalah kata-kata untuk kita ini melarang dari orang daripada baca Al-Quran. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang tergagap baca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW mendapat 2 kali ganjaran. Maka subhanallah, kalau orang itu dia lancar baca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, man qara'al Qur'ana fahuwa yubarizu fi qira'atihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia lancar baca Al-Quran, walahu wa huwa ma'al kiramil bararah, dia ini di hari kiamat akan dibangkitkan bersama para malaikat kiramul bararah. Malaikat, terdapat malaikat yang dikhususkan oleh Allah untuk baca Quran je, namanya malaikat kiramul bararah. Orang ni nanti bangkit hari kiamat bersama malaikat kiramul bararah. Subhanallah. Sebab apa? Lancar baca Al-Quran. Dan orang itu ketika mana baca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, wa man qara'al Qur'ana falahu likulli harfin hasanah wa likulli hasanatin yudha'af ila 10 amthaliha. Barang siapa yang membacakan Al-Quran, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran, setiap hurufnya dia mendapat 1 kebajikan, 1 pahala, dan setiap 1 pahala itu digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 10 kebaikan, 10 pahala yang sebanding dengannya. Itu kalau baca Al-Quran semata-mata, tidak memiliki latar belakang ilmu, maksudnya tidak memiliki ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran tak ada, tapi reti baca Al-Quran, alhamdulillah, maka baca sahaja pun subhanallah, setiap huruf 10 kali ganda pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfan,
bal aliful harf, lamul harf, mimul harf. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Malah alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Memberi makna kalau disebutkan fi, fa, ya, fi, walaupun satu patah perkataan mendapat fadilat pada dua huruf ejaan fi tersebut, fa, ya, fi. Subhanallah. Makanya subhanallah disebutkan bahawasanya setiap huruf dalam Al-Quran tersebut, subhanallah, dia adalah lipat kali gandaan ganjaran itu, subhanallah. Kalau kita ini baca Quran tanpa mengetahui sebarang ilmu untuk mentafsirkan ke, untuk mensyarahkan ke, untuk menterjemahkan Al-Quran. Kalau orang itu memiliki ilmu, lebih hebat ganjarannya. Ada suatu hadis yang kita jarang dengar. Kerana apa kita jarang dengar? Sebab jarang kita berilmu. Jarang manusia berilmu, subhanallah. Sebab itulah hadis itu jarang disebutkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'ana wa 'arafa lima rafa'a wa lima nusiba, falahu likulli harfin alfu hasanat." Barang siapa yang membacakan Al-Quran sedangkan dalam keadaan dia tahu mengapakah huruf dalam Al-Quran itu dibaris depankan dan mengapakah huruf dalam Al-Quran itu dibaris ataskan. Maksudnya dia tahu ilmu nahwu. Dia tahu kenapa bismillahi, kenapa bukan bismillahu. Subhanallah. Alhamdulillahi bukan alhamdulillahu. Kenapa dia tahu? Subhanallah. Kata Rasulullah, bagi orang ini setiap huruf bacaan Al-Qurannya adalah 1000 pahala. Allahu Akbar. Bayangkan baca alif, lam, mim. Alif 1000 pahala, lam 1000 pahala, mim 1000 pahala, 3000 pahala. Satu perkataan saja. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lagi dahsyat daripada ini. Kata Rasulullah SAW, "Man qara'al Qur'ana wa 'arafa lima nusiba wa lima rufi'a wa 'arafa ma ma'nahu, falahu likulli harfin 70,000 hasanat." Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia tahu kenapa huruf Al-Quran itu dibaris ataskan dan kenapa huruf Al-Quran itu dibaris depankan, tambah pula dia tahu setiap perkataan itu apa maknanya, kata Rasulullah SAW, orang yang macam ini setiap huruf bacaan Al-Qurannya mendapat 70,000 pahala. Subhanallah. Beza apa orang ni baca Quran dengan orang lain? Beza orang ini baca Al-Quran berilmu berbanding orang lain yang tidak memiliki ilmu dalam Al-Quran. Rugi tak kita kalau kita ini subhanallah baca Al-Quran tanpa mengetahui ilmu Al-Quran? Subhanallah. Jawapannya sangat rugi. Pasal apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca mungkin lebih sedap, mungkin lebih tajwid, subhanallah. Sedangkan mereka membaca juga Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita dapat ganjaran 10 kali ganda sahaja. Mereka dapat 70,000 kali ganda. Sama bacaan, ganjarannya berbeza. Allahu Akbar. Pasal apa? Pangkatnya lain. Pasal apa pangkat lain? Ilmunya lain. Allahu Akbar. Sebab itulah para ulama tanpa sebarang syak, mereka adalah orang-orang yang kaya raya di dalam pahala. Mereka dapat pahala sangat banyak, berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Menambahkan ilmu agama, maksudnya kita ingin menambahkan lipat kali gandaan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kita sebutkan sebentar tadi itu kalau bukan kerana bulan Ramadan. Kalau bukan kerana bulan Ramadan sekalipun, puasa sunnahnya pun subhanallah ganjarannya sangat luar biasa. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama yauman tatawwu'an." Barang siapa yang berpuasa dalam satu hari puasa sunnah, ba'adallahu anhu nara sab'ina khandaqan mithla samawati wal arda. Allah Ta'ala akan jauhkan orang yang berpuasa sunat luar bulan Ramadan, ganjarannya Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada neraka sebanyak 70 parit, yang setiap satu parit itu luasnya seperti mana langit dan bumi. Itu luar bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, cuba bayangkan orang yang alim dalam membaca Al-Quran, orang yang tahu baca Al-Quran, sudahlah baca Al-Quran itu dah dapat setiap huruf 70,000 kali 70,000 itu dengan 70 kali lagi. Berapa banyak dapat? Subhanallah. Kalau bukan mereka sekalipun subhanallah, orang ini subhanallah dia orang biasa-biasa macam kita semuanya subhanallah, baca Al-Quran pandai alhamdulillah, tetapi subhanallah tidak memiliki apa-apa khalfiyah ilmiah, tidak memiliki apa-apa latar belakang ilmu berkenaan dengan Al-Quran, subhanallah tetap juga bacaannya 10 kali ganda lebih baik setiap hurufnya. Bila masuk bulan Ramadan, yang 10 kali ganda itu kali 70 kali ganda. Banyak mana subhanallah? Bukan 70 kali 1. Subhanallah. 70 kali 10. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cerita amalan yang sunnah. Belum lagi amalan yang wajib. Yang wajib lebih hebat, lebih dahsyat. Sebab itulah subhanallah kata para ulama, man dha'a syahrul Ramadan, barang siapa yang mensia-siakan bulan Ramadan, dha'a amun kullahu, maka dia telah pun mensia-siakan setahun suntuknya. Amalan dia selama setahun suntuk subhanallah sia-sia kerana dia mensia-siakan Ramadan. Subhanallah. Kita berdoa mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita Ramadan kali ini adalah Ramadan yang lebih sempurna, yang lebih bermakna, dan juga Ramadan yang lebih terpelihara bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah masuk kepada 10 terakhir bulan Ramadan mulai malam ini. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali mana masuk bulan Ramadan, daripada 1 hari bulan Ramadan sampailah ke 20 hari bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi bersolat di Masjid Nabawi dan pulang ke rumah. Rasulullah SAW akan berbuka puasa di Masjid Nabawi dengan para sahabat, mendirikan solat fardu maghrib bersama dengan para sahabat berjamaah dalam Masjid Nabawi. Setelah daripada selesai solat fardu maghrib, Rasulullah SAW akan pulang ke rumahnya bersama dengan isterinya, tutup pintu kunci. Tak ada siapa boleh ganggu. Subhanallah. Waktu di antara maghrib dan Isya inilah Rasulullah SAW akan menggauli isterinya, akan bersama dengan isteri-isterinya, akan bermesra dengan ahli keluarganya. Terus waktu ini subhanallah. Bila sampai sahaja waktu Isya, kadang-kadang Rasulullah SAW terlewat sedikit daripada keluar untuk mendirikan solat fardu Isya. Subhanallah. Apabila keluar sahaja Rasulullah SAW daripada rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, kerap kali Sayyidina Umar mengatakan, yaqturu fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallamul ma', menitis air daripada kepala ataupun daripada rambut Rasulullah. Maksudnya Rasulullah baru sahaja mandi junub di antara maghrib dan Isya. Bila Rasulullah keluar daripada rumahnya untuk mendirikan solat fardu Isya, didapati Rasulullah baru sahaja ada kesan-kesan baru lepas mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu subhanallah Rasulullah mendirikan solat Isya dan Rasulullah duduk di masjid sampai ke waktu subuh.
Subhanallah. Mendirikan malamnya daripada lepas Isya sampai waktu subuh. Subhanallah. Rasulullah tidak baring. Rasulullah tidak tidur. Subhanallah. Tidur Rasulullah hanya bersama dengan isterinya di antara Maghrib dan Isya. Kalau kita hari ini terbalik, antara Maghrib dan Isya yang kita isikan dengan baca Quran, dengan solat, betul tak? Lepas Isya, solat tarawih, lepas solat tarawih balik tidur. Kita macam itu, subhanallah. Rasulullah terbalik. Lepas maghribnya, Rasulullah SAW akan rehat, akan bersama dengan anak dan isteri, dan akan menggauli isterinya, subhanallah. Dan Rasulullah akan, pada waktu itulah Rasulullah rehat, kemudiannya Rasulullah akan mandi. Selepas mandi, pergi ke Masjid Nabawi, dirikan salat fardu Isya, dan disitulah Rasulullah sehinggalah waktu subuhnya. Yang dikatakan Rasulullah hanya 3 hari solat sunat tarawih di masjid itu adalah hanya 3 hari Rasulullah SAW. 3 hari yang pertama Rasulullah SAW menunaikan solat sunat tarawih sebagai imam. Hari-hari yang lainnya Rasulullah solat juga sunat tarawih, tetapi orang lain yang jadi imam. Maksudnya Amirul Mukminin seperti mana Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi imam. Zaman Rasulullah salat tarawih itu dia tidak seragam. Ada sahabat yang mula salat tarawih lepas daripada Isya. Ada para sahabat yang rehat dulu. Nanti subhanallah pertengahan malam barulah salat tarawih. Ada yang salat tarawih nak dekat subuh baru salat tarawih. Subhanallah, tak seragam. Dan Rasulullah tidak mengatakan bahawa saya mesti salat pada waktu ini. Tidak. Dibuka seluas-luasnya peluang untuk beribadah salat tarawih pada bulan Ramadan. Tapi Rasul tetap juga menunaikan solat sunat tarawih, subhanallah, bersendirian-sendirian ataupun dengan para sahabat yang nak ikut Rasulullah SAW mendirikan solat sunat tarawih. Subhanallah. Maka pada waktu itu, daripada 1 Ramadan sampailah 10 hari bulan Ramadan, Rasulullah SAW tetap juga ada waktu rehat dan juga waktu untuk balik ke rumah. Bila sampai sahaja 20 hari bulan Ramadan sehingga ke 30 ataupun 29 Ramadan, Rasulullah SAW kata Sayyidatuna Aisyah, syadda mi'zaruhu, kana Rasul SAW dakhala ashrul awakhir Ramadan. Adalah Rasulullah SAW apabila masuk sahaja 10 malam terakhir bulan Ramadan, Rasulullah akan ketatkan kain sarungnya. Sadda mi'zaruhu wa yatwi farshahu wa qama ahlahu. Rasulullah akan ketatkan kain sarungnya, gulung hamparan tidurnya, dan Rasulullah akan kejutkan ahli keluarganya untuk berqiyamul lail. Mulai bila? Mulai malam ni lah, subhanallah. Ketatkan kain sarung memberi makna Rasulullah tidak lagi dah menggauli isterinya, tak jumpa dah isteri. Daripada maghrib sampai ke waktu subuh tak jumpa isteri dah. Subhanallah. Tidak lagi menyentuh isterinya Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya menggulung hamparan tidurnya. Maksudnya Rasulullah tidak lagi merebahkan badan. Rasulullah tak baring lagi dah untuk tidur. Maghrib sampai ke waktu subuh Rasulullah tak tidur. Subhanallah. Yang ketiganya Rasulullah SAW mengejutkan ahli keluarganya, memberi makna Rasulullah akan mendirikan solat qiyamul lail bersama dengan ahli keluarganya berjamaah. Subhanallah. Kalau kita sebelum ini 20 hari bulan Ramadan, daripada pertama sampai 20 hari bulan Ramadan, solat malamnya mungkin tak buat, ataupun subhanallah mungkin buat tapi selang-seli, ataupun subhanallah tidak, kadang-kadang bila sampai 20 hari bulan Ramadan sampai 30 hari bulan Ramadan, tolong kerapkan qiyamul lail. Kalau tak pernah, subhanallah, tolong pernahkan walaupun sehari. Subhanallah. Kalau kita dah istiqamah di dalam berqiyamul lail dalam bulan Ramadan, istiqamah tiap-tiap hari mendirikan malam, alhamdulillah. Walaupun 15 minit ataupun setengah jam sebelum masuk waktu sahur, kita telah pun mendirikan malam, walaupun sekejap, walaupun 2 rakaat, walaupun 4 rakaat, subhanallah. Maka subhanallah, tolong bila sampai sahaja 20 hari bulan Ramadan, ajak ahli keluarga, siapa-siapa yang nak bangun. Ajak isteri. Kalau isteri subhanallah boleh mendirikan solat. Kalau tidak, anak-anak subhanallah kejutkan berjamaah.
Dan subhanallah 20 hari bulan Ramadan sampai 30 hari bulan Ramadan ini subhanallah Rasulullah SAW akan menerangkan rumah baginda. Rasulullah akan mengatakan nawwara baitahu, kata Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah akan terangkan rumahnya. Kita ini kalau qiyamul lail suka gelap-gelap, betul tak? Sebenarnya subhanallah bila sampai 20 hari bulan Ramadan sampai dah ke 30 hari bulan Ramadan, sepatutnya kita ini sembahyang qiyamul lail dalam terang, bukan dalam gelap. Waktu lain daripada awal Ramadan sampailah ke 20 Ramadan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dalam gelap qiyamul lail. Bila sampai 20 hari bulan Ramadan sampai ke 30 hari bulan Ramadan, sepatutnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacaan kita lebih kuat, masjid terangkan, jangan gelap-gelap. Pelik kadang-kadang ustaz tengok masjid buat qiyamul lail, masjid terang, tiba-tiba nak qiyamul lail gelapkan. Kenapa? Subhanallah, katanya ustaz nak feeling ustaz. Subhanallah, ustaz saya nak feeling, kalau qiyamul nak feeling. Kan ada lampu, kenapa nak jimat ke jimat elektrik? Subhanallah. Sunnah sembahyang qiyamul lail 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang pertama bacaannya kuat biar dengar orang-orang dalam rumah tu, subhanallah. Yang kedua subhanallah, solat qiyamul lail dalam terang, selagi mana ada lampu buka. Subhanallah, itu sunnah Rasulullah. Kalau kita dekat Malaysia dulu kan pasang pelita, betul tak? Yang peliknya rumah pasang pelita, masjid tak diterangkan. Allahu Akbar. Sepatutnya kalau kat rumah subhanallah keliling ada pelita, subhanallah. Dekat masjid, dekat mihrab ni ada pelita, sepatutnya. Pasal apa? Zaman dulu kan tak ada lampu jalan, subhanallah, maka pasang pelita. Zaman sekarang dah ada lampu, maksudnya di mana sahaja ada lampu, di situlah on lampu tersebut. Mana lampu, semuanya hidupkan. Sunnah Rasulullah SAW terangkan rumahnya. Bukan sunnah pasang pelita, tapi sunnah terangkan rumah. Maksud terangkan rumah, bangun malam pasang pelita saja, tapi rumah gelap membuta pada waktu malam pun tak sunnah. Subhanallah. Hadirin dan rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peringatan ini semuanya untuk kita semua, termasuk yang cakap ini subhanallah kadang-kadang lebih taksirnya, lebih kurangnya berbanding yang lain. Mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darajat kita, mudahan Allah Taala menambahkan ibadah kita, dan mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita. Jadikan kita di antara umat Muhammad yang terbaik di akhir zaman. Sempurnakanlah kami ya Allah, dan dapatlah kami menyempurnakan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya ada tersalah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, ada singgung mana-mana pihak di dalam masjid ini, subhanallah. Akhir kalam, aqulu qawli hadha li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.